Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, kita jumpa lagi hari ni untuk live kita yang terakhir bagi minggu kempen kita ni. Okay, sebelum tu saya nak ajak semua untuk join, untuk sharekan live kita hari ni sebab kita ada speaker yang menarik, tajuk yang menarik, speaker yang hebat untuk membincangkan topik kita hari ni. Okay, sebelum kita mulakan kita punya webinar kita, saya nak minta semua untuk like, follow and subscribe kita punya media sosial, iaitu My Al-Mutahidah dekat Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube. Okay, sebelum tu saya nak terangkanlah, untuk kita ada kontes yuk gambar. Okay, untuk semua peserta boleh join, ambil gambar, letak caption bahasa Arab, tag kami dan boleh menang hadiah yang lumayan dan juga menarik. Okay, untuk tajuk kita hari ni, kita datangkan khas penceramah ni daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi memang orang yang pakar lah untuk membahaskan tajuk kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak jemput speaker kita untuk memperkenalkan diri dan kita akan mulakan kita punya webinar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya pun sihat juga. Okay, terima kasihlah Ustaz sudi join kita punya live untuk hari ni. Jadi sebelum kita mulakan kita punya webinar ni, saya nak minta Ustaz untuk kenalkan diri dululah. Sebab kita punya penonton nak tahu juga siapa kita punya speaker hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Cik Alia dan juga rakan-rakan di Al-Mutahidah, Cik Fatimah dan juga Cik Nadia, yang menjadi tulang belakang bagi Arabic Boost Camp, Arabic Boost Campaign. Okay, jadi saya besar hati menerima jabatan ini. Jadi saya Akhukum Dr. Muhammad Ikhwan bin Abdullah. Saya adalah salah seorang pensyarah Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay. Saya merupakan keluaran ataupun graduan universiti ini dari sarjana muda Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Arab, kemudian sarjana Bahasa Arab di jabatan yang sama, kemudian saya melanjutkan pelajaran kedoktoran juga di jabatan dan fakulti yang sama dan universiti yang sama. Jadi alhamdulillah saya tamat pengajian PhD saya pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 saya berkhidmat sebagai pensyarah pensyarah kanan di universiti ini. Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz untuk perkenalan diri tadi. Jadi sebab kita punya penonton pun dah tak sabar-sabar nak tahu kita punya topik hari ni, iaitu apakah 4 ilmu penting dalam bahasa Arab. Jadi saya nak minta Ustaz untuk sharekanlah dengan soalan kita yang pertama ni, apakah 4 ilmu penting yang ada dalam bahasa Arab ni? Baik. Terima kasih Cik Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan dengan slide yang saya telah sediakan, iaitu
tajuk yang saya ingin bentangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan ilmu penting yang perlu dipelajari oleh pelajar yang mempelajari bahasa Arab. Terdapat 4 ilmu, okey, terdapat 4 ilmu yang penting, dan ilmu ini adalah diasaskan oleh sarjana-sarjana Islam, okey, sejak daripada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, diikuti pada zaman-zaman kegemilangan Islam pada era Abbasiyah, okay? Dan ilmu-ilmu adalah ilmu yang bersifat turah, iaitu ilmu warisan, okay? Yang perlu kita jaga, pelihara, iaitu ada 4 ilmu, okay? Tapi 4 ilmu ini betul, dia adalah 4 ilmu yang perlu dipelajari atau yang boleh mula dipelajari apabila tuan-tuan sudah mempunyai asas yang baik. Okay, jadi saya kira Al-Muttahidah mempunyai satu platform yang baik, menyediakan satu platform yang baik dalam memperkayakan kosakata, okay, frasa-frasa, ungkapan-ungkapan, dan kemahiran yang asas itu tuan-tuan perlu kuasai terlebih dahulu. Kemudian tuan-tuan boleh mula berjinak dalam mempelajari 4 ilmu ini. 4 ilmu ini adalah, yang pertama adalah next slide. Pertama adalah ilmu al-aswat, ilmu al-aswat, iaitu ilmu yang mengajar kita tentang suara, tempat keluar suara, dan juga sifat-sifat suara ataupun sifat-sifat huruf. Okey. Kemudian ilmu saraf. Ilmu saraf adalah ilmu yang memperkenalkan kepada kita tentang binaan kata bahasa Arab. Okey. Kalau kita lihat, dia adalah bermula daripada unit yang kecil, iaitu huruf ataupun suara. Kemudian kita naik kepada peringkat unit yang lebih besar, iaitu perkataan, iaitu ilmu sarf. Juga adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu pula memberikan penekanan kepada tarkib ataupun pembinaan ayat, struktur ayat. Okay. Kemudian kita akan melanjutkan kepada ilmu balaghah. Okay. Ilmu balaghah pula adalah ilmu retorik ataupun ilmu yang menjelaskan tentang gaya bahasa, okay. Gaya berbahasa, okay. Gaya berbahasa dalam bahasa Arab. Okay. Jadi ini adalah 4 ilmu bahasa Arab yang utama yang dipelajari, yang harus dipelajari oleh pelajar-pelajar yang memilih takhasus, okay, ataupun specialization, okay, dalam bahasa Arab. Okay. Mereka harus bermula daripada al-aswat, kemudian as-sarf, an-nahwu dan al-balaghah. Jadi inilah Cik Alia secara ringkas. Kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan bagi persoalan yang pertama tadi. Jadi jelaslah untuk pengenalan yang pertama ni, 4 ilmu bahasa Arab ni ada ilmu bahasa Arab ni ada 4. Dia ada daripada suara, daripada saraf, nahwu dan terus kepada balaghah, iaitu gaya-gaya bahasa. Okey. Baiklah, untuk soalan yang kedua pula, sebab tadi kita dah tanya ilmu penting. Sekarang kita nak tanya pula, apakah ilmu aswat, iaitu ilmu saraf, apakah ilmu aswat, ilmu saraf, ilmu nahwu dan juga ilmu balaghah ni? Mungkin Ustaz boleh terangkan dengan secara spesifik? Okey, baik. Baik, insya-Allah. Okay, jadi terima kasih Cik Alia. Kita akan pergi kepada setiap ilmu. Bukanlah secara detail, secara terperinci, kerana kalau nak diperincikan mungkin memakan masa berbulan-bulan. Okay? Tapi saya kira tujuan kempen ini adalah untuk kita memberikan pendedahan. Okay? Okay, baik. Pertama sekali adalah ilmu al-aswat. Okay? Ilmu al-aswat. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, ilmu al-aswat, iaitu apa yang dinamakan sebagai fonologi. Fon. Okay? Fon maksudnya suara. Okay? Fon. Fonik kan, suara. Fonologi adalah ilmu al-aswat, ilmu suara. Jadi ilmu suara ini dia adalah ilmu yang memberikan penekanan kepada 3 aspek. Okay, iaitu yang pertama adalah yang menjelaskan tentang makharijul huruf. Okay? Makharijul huruf adalah tempat keluar bunyi huruf. Okay? Yang kedua adalah yang menjelaskan tentang sifatul huruf. Sifat huruf. Okay? Sifatnya adalah adakah dia mengeluarkan angin. Apabila kita menyebutkan sesuatu mengeluarkan angin ataupun menahan angin, ataupun bagaimana keadaan lisan, lidah kita, sama ada lidah kita menghampiri langit ataupun dia menjauhi langit dan sebagainya. Ini dalam ilmu tajwid. Okay?
Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita sebagai orang Malaysia dan orang Indonesia, kita tidak mengalami kesukaran sebenarnya untuk mempelajari bahasa Arab. Kerana apa? Kerana kita telah diberikan kededahan mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf ini sejak awal, okay? Sejak dari sekolah rendah ataupun di Indonesia sekolah dasar, okay? Ataupun tadika lagi kita sudah mempelajari, okay? Seperti contohnya ha, okay? Ha pedas kan, ha. Kita orang yang di Nusantara ini akan menyebut ha, okay? Kaifa haluka, okay? Jadi ustazah akan memperlukan kaifa haluka, okay? Di situ secara tidak langsung kita diperkenalkan kepada tempat bunyi huruf dan sifat huruf, okay? Ha, okay? Sa, okay? Jadi sa itu bunuh digigit lidahnya kan, sa, okay? Jadi ini secara tidak langsung kita memberikan kemudian huruf ain contohnya, okay? Sifatnya bagaimana, sifatnya keluarnya di halq, okay? Di halq kita, okay? Dan ini semua telah kita pelajari semasa kita mempelajari ilmu tajwid, okay? Dan yang ketiga adalah kaifiyatus suduri, ya, tata cara keluar huruf, okay? Bagaimana cara huruf dikeluarkan, okay? Sama ada perlu ditekankan, di mana perlu ditekankan huruf itu, okay? Jadi okay, seterusnya kita akan pergi kepada satu persatu makharijul huruf. Okay, ini makharijul huruf, okay? Tuan-tuan, untuk mempelajari bahasa Arab ini kita tidaklah perlu hafal, okay, secara teorinya, okay? Tapi saya ingin menjelaskan bahawa di sana ada penjelasan mengenai ini, okay? Tapi ramai orang yang tidak tahu pun makharijul huruf ini. Adakah dia berada di bawah, di tengah, di atas, okay? Halq, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, okay? Waw, ba, al-ba wal mim, ad-da tu di tepi lidah, kan? Au, okay? As, al, okay? Makhraj secara teori mungkin tak ramai yang tak semua boleh hafal, okay? Tapi apa yang saya ingin beritahu di sini adalah apabila anda semua adalah tuan-tuan, jika tuan-tuan adalah orang yang pemula ataupun yang mau belajar bahasa Arab, cukup sekarang untuk kita tahu, kenali, okay? Kita kenal bunyi suara. Bila kita dengar orang Arab cakap, kita akan tahu, oh, dia menyebut huruf ha, okay? Kaifa haluka. Kita boleh bayangkan, oh, ini huruf ha, okay? Ha. Bila disebut as-sum, okay? Bawang putih, as-sum, kita boleh bayangkan huruf sa, okay? Jadi untuk kita riset, kita menerima bunyi itu dan juga kita untuk kita melontarkan bunyi itu. Jadi tapi kalau kita tahu makharaj huruf itu lebih baik, okay? Itu lebih baik. Yang ini selalunya yang menguasai ini adalah guru-guru tajwid, okay? Guru tajwid atau guru-guru yang mengajar fonologi. Jadi untuk sebagai kita penuntut bahasa Arab, cukup untuk kita tahu sebutan itu biar betul, okay? Contohnya dal, okay? Dal Melayu dan dal Arab lain, okay? Dal Melayu dia agak ke dalam langit-langit sikit, dari kita punya qalqalah kuat sikit, okay? Tapi orang Arab akan sebut da, dia di hujung lidah, da, okay? Dan dekat dengan gigi depan tu, da, okay? Jadi ini tuan-tuan, bukan di sini saya kita tidak mempunyai cukup masa untuk menjelaskan satu-satu, tapi untuk belajar di bahasa Arab kita perlu tahu perkara ini, okay? Itu berkenaan dengan makharijul huruf. Yang kedua adalah sifatul huruf, okay? Sifatul huruf, okay? Sifatul huruf ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka pelajari buku tajwid, okay? Ilmu tajwid, tuan akan dapati penerangan mengenai sifat, okay? Ada sifat yang mempunyai lawan, okay? Seperti jahar dan hams, okay? Sifat yang di mana al-jahar bermaksud bila kita membunyikan huruf itu dia akan nafasnya akan menjadi terhenti, okay? Nafas itu tidak keluar dari mulut, okay? Al-hams pula adalah huruf-huruf yang mana bila kita sebut hurufnya akan mengeluarkan huruf angin, okay? Seperti fa, okay? Af, kita letak a di depan, matikan huruf itu, af, kita akan rasa angin, okay? As, ha, okay? As, ash, okay? Dan beberapa huruf lain. Al-jahar pula adalah huruf-huruf yang tidak mengeluarkan angin, okay? Jadi ini penting untuk apa? Untuk kita bila kita cakap dengan bahasa Arab, dalam bahasa Arab terdapat beberapa perkataan yang orang Arab mungkin tak faham, okay? Sebabkan huruf kita punya sebutan tidak sampai, okay? Contohnya zahabat,
Okay. Orang Arab mereka sebut sampai bunyi sahabat dan ada bunyi angin tu. Okay. Orang Melayu kita akan sebut empat kan. Jadi kita sebut empat, orang Melayu empat kan. Makhraj sama tapi sifat lain. Makhraj Melayu, makhraj ta Melayu dan makhraj ta Arab sama, iaitu di ujung lidah. Ya, tetapi orang Arab sifatnya ta bagi mereka adalah mengeluarkan angin. Okay. Zahabat. Okay. Baru kita baca Quran kita kata tabbat yada abi lahabin wa tabb. Okay. Tabbat. Okay. Asyidda wa rakhawa. Okay. Asyidda ni huruf ni bersifat apabila kita sebut huruf itu bersangkut pada makhraj, dengan berpegang kuat pada makhraj. Okay. Contohnya hurufnya adalah ajid, qad, bakat. Okay. Aj, ad, apa, apa. Okay. Di huruf-huruf ini berpaut pada makhraj dengan kuat. Okay. Disamakan huruf syiddah. Okay. Ada pun huruf rakhawah. Rakhawah dia sudah maksud makna dia adalah yang longgar. Okay. Longgar maksudnya dia tidak berpegang pada makhraj dengan kuat. Okay. Jadi perkara ini tuan-tuan, saya tidak berniat untuk menerangkan satu persatu. Tuan-tuan boleh jadikan membina ini sebagai satu titik tolak untuk tuan-tuan buka buku-buku yang baik mempelajari, yang mengajar tentang sifat-sifat huruf ini, supaya kita bila belajar bercakap bahasa Arab, okay, apabila kita mendengar orang Arab bercakap, kita tahu, bayangkan apa huruf yang disebut, okay, apakah huruf yang disebut dalam percakapan ataupun tulisan. Okay. Minta maaf Ustaz, boleh Ustaz kuatkan suara Ustaz, sebab audiens kata ada di antara audiens yang kurang jelas dengan Ustaz punya. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, jadi itu berkenaan tadi kita cerita tentang makhraj dan sifat huruf. Kemudian ada satu lagi perkara yang agak penting, okay, dalam bila belajar bahasa Arab adalah kita perlu tahu di mana kita ingin menekan suara kita. Okay. Dia panggil sebagai an-nabr, okay, an-nabr. Okay. Dia ada ilmu yang khusus tentang ini, jadi saya sebutkan secara ringkas. Okay. Tuan boleh rujuk kepada buku-buku yang bercerita tentang ilmu fonologi ini. Yang pertama adalah bila kita nak memberikan penekanan pada suku kata, okay? Contohnya perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata pendek seperti zahaba, raqabah. Jadi kita perlu tekankan kepada huruf pertama, okay? Zahaba. Itu orang Arab guna, okay? Zahaba. Jangan kita kata zahaba, jangan tekan kepada ha, dan jangan juga tekan kepada ba, okay? Kalau tidak kita akan bercakap Arab tapi dengan lenggok yang ataupun aksen yang bukan Arab. Okay? Orang Arab akan menekankan sedikit tekanan suara pada za. Okay? Zahab itu. Okay? Zahaba Ali. Zahaba. Bukanlah perlu jerit, tapi kita perlu naikkan sedikit suara zahaba. Okay? Zahaba maksudnya pergi. Okay? Raqabah. Okay? Raqabah leher. Okay? Raqabah. Tekanan suara pada ra. Okay? Raqabah. Okay, jadi ini mengetahui perkara ini akan membuatkan bahasa Arab kita lebih berbunyi Arab lah. Okay. Kemudian apabila perkataan yang terdiri daripada suku kata seperti astaghfirullah, jadi tekanan suara ditekankan pada suku kata kedua. Okay. Astaghfirullah. Okay. Astaghfirullah. Okay. Jangan jadi macam kalau Melayu astaghfirullahalazim, kan? Orang Melayu dia ada lenggok dia sendiri. Okay. Jadi kalau kita nak berbahasa Arab seperti orang Arab, kita kena dengar macam mana mereka bercakap, di mana mereka tekan suku kata. Jadi dalam menurut ilmu suat ni, apabila perkataan seperti ini astaghfirullah, pada tag itu perlu ditekankan. Okay. Dan juga seperti lam yadhhab. Okay. Lam adhhab. Okay. Jadi lam adhhab, I didn't go. Okay. Saya tidak pergi. Lam adhhab, lam yadhhab. Tekanan suara pada ya, okay, pada huruf pertama fi'il mudhari'. Kemudian nasta'in, okay, nasta'in dan mustaqim, ini adalah bila perkataan itu berakhir dengan suku kata yang panjang, jadi tekanan suara adalah pada suku kata terakhir. Okay. Nasta'in, mustaqim. Okay, jadi ini adalah yang berkaitan dengan suara. Okay, jadi kita teruskan kepada seterusnya. Kita perlu tahu juga bahawa ilmu tajwid, bila kita belajar ilmu tajwid, kita perlu tahu ilmu tajwid yang kita belajar itu adalah untuk membaca Al-Quran sahaja. Okay? Jadi tidak semua hukum tajwid itu kita perlu apply, kita perlu aplikasinya dalam perbualan bahasa Arab. Okay? Jadi hukum seperti
ahkam nun sakinah, okay, ikhfa hakiki, idgham bi ghunnah, semua tu tidak perlu kita apply. Okay. Kita tak perlu cakap orang Arab kata man anta, okay. Kita kata man anta, okay. Man anta saja. Okay. Jadi apa yang kita perlu apply dalam ilmu tajwid adalah sifat huruf. Okay. Sifat itu, makhraj huruf itu penting untuk kita berikan penekanan. Okay. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada ilmu yang kedua, iaitu ilmu sarf. Okay. Ilmu sarf itu apa? Ilmu saraf adalah ilmu atau dinamakan sebagai morfologi, okay? Ataupun binaan kata. Jadi ilmu saraf ini adalah ilmu yang mengubah, okay, sesuatu asal kepada beberapa bentuk yang baru untuk mewujudkan, menghasilkan makna-makna yang baru. Okay? Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Ilmu saraf ini apa tadi? Mengubah, dia mengajar kita mengubah dari satu asal kepada bentuk-bentuk yang lain, yang baru, bagi menghasilkan makna-makna yang baru. Okay? Contohnya daripada masdar kita ubah kepada mushtaqat. Okay? Contohnya as-sina'ah. As-sina'ah ni masdar. Okay? Masdar ini as-sina'ah bermaksud membuat atau pembuatan. Okay? As-sina'ah maksudnya membuat atau pembuatan. Apabila kita ubah kepada sani', dia membawa maksud pembuat, okay? Orang yang membuat, okay? Sani', okay? Apabila kita ubah kepada masnu', dia membawa maksud diperbuat, okay? Yang diperbuat, okay? Masnu', okay? Contohnya hadhihi sayyarah masnu'ah fi Malaysia, okay? Kereta ini dia buat di Malaysia. Masnu'ah, diperbuat. Masna', nampak? Masna' pula merujuk kepada kilang, tempat pembuatan ataupun kilang. Jadi perhatikan bagaimana satu asal, iaitu al-masdar. Masdar maksudnya sumber perkataan. Apabila kita ubah kepada bentuk-bentuk yang lain, dia membawa pada makna-makna yang berbeza. Okey, seterusnya juga dalam satu daripada fi'il madhi, apabila kita ubah pada bentuk yang lain, dia akan memberikan makna yang baru dari sudut masa. Contohnya amila, bekerja pada waktu lepas. Bila kita ubah kepada ya'malu, dia membawa maksud baru yang tidak ada pada amilah, iaitu sedang atau akan bekerja. Bila kita ubah kepada i'mal, fi'il amr, dia akan merubah kepada maksud perintah, bekerjalah. Okay? Jadi kita lihat ilmu saraf memberikan mengajar kita bagaimana kita mengenal satu asal, dan daripada asal itu kita pecahkan kepada bentuk-bentuk yang baru bagi menghasilkan makna-makna yang tertentu. Okey, seterusnya contoh lain daripada aplikasi ilmu saraf adalah bongkah kata kerja. Bongkah kata kerja ini semua fi'il madhi, okay? Ini semua fi'il madhi. Kita lihat bagaimana fi'il madhi yang 3 huruf dijadikan 4 huruf, berubah menjadi 5 huruf, 6 huruf. Atas tujuan apa? Atas tujuan memberi makna yang baru. Okey. Contohnya amilah. Amilah ni bekerja atau berfungsi. Apabila kita tambah hamzah, a'mala, dia memberi maksud memberi kerja ataupun memberi fungsi kepada sesuatu. Apabila kita tambah alif pada lepas ain menjadi amala, membawa maksud berinteraksi. Okey. Amiluka, okay? Saya berinteraksi dengan kamu ataupun bermuamalat. Okey. Istamala dengan penambahan. Okay? Perhatikan daripada amila ditambah alif, sin dan ta membawa maksud melantik bekerja, okay? Ataupun menggunakan sesuatu. Ta'amala, okay? Kita menambahkan huruf ta dan alif membawa maksud berinteraksi ataupun saling bekerja antara satu sama lain. Baik, seterusnya. Dan ilmu saraf juga membahaskan tentang perubahan perkataan yang berlaku apabila terdapat beberapa sebab. Okay? Jadi contohnya adalah perkataan istabara. Okay? Istabara asalnya apabila kita letakkan dalam wazan ifta'ala, dia akan menjadi istabara. Okay? Istabara. Tapi disebabkan faktor fonologi, faktor suara yang kita sebut tadi awal tadi, iaitu sad dan ta tidak harmoni. Okay? Sad dan ta tidak harmoni dari sudut sifat dan makhrajnya. Okay? Jadi untuk menjadikan sebutan itu harmoni, huruf yang mutbaq, huruf yang tebal mestilah berganding dengan huruf tebal. Okay? Jadi istabara asalnya adalah istabara. Jadi ilmu saraf memberitahu kepada kita apakah asal. Okay? Istabara ini bukan bentuk asal, bentuk asalnya adalah istabara.
tetapi disebabkan ada kesukaran untuk sebutan, maka ia telah diubah kepada istadara. Jadi lihat fungsi ilmu sharaf ini menerangkan kita kepada asal sesuatu perkataan dan bagaimana ia berubah. Kenapa dia berubah? Atas faktor makna ataupun faktor lafaz. Ini adalah faktor lafaz. Contoh ini i'lal dan ibdal ialah contoh faktor lafaz. Bagaimana perkataan itu dia diubah sebutan lafaznya kerana atas faktor suara atau faktor sebutan. Okey. Atala yutilu. Okey. Atala yutilu tadi bentuk asalnya adalah atwala yutilu. Atala ni memanjangkan, memanjangkan. Kita guna atala yutilu, tapi ilmu saraf mengajar kita bahawa asalnya adalah atwala yutwilu, ala wazan af'ala yuf'ilu. Jadi ini semua kita faham melalui ilmu saraf. Seterusnya kita beralih kepada ilmu yang ketiga yang penting dalam bahasa Arab, iaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwi, saya kata ramai yang mesti pernah dengar ilmu ini. Bagi siapa yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu, okey, kita akan belajar ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang menjelaskan perubahan keadaan akhir perkataan bahasa Arab. Ilmu yang menjelaskan perubahan keadaan akhir perkataan bahasa Arab. Jadi ilmu nahwu ini fokusnya adalah pada perkataan akhir ataupun suku kata akhir dalam perkataan bahasa Arab. Dia berubah dari daripada bentuk marfu' kepada mansub kepada majrur. Disebabkan apa? Disebabkan ada faktor-faktor yang mengubah ataupun yang merubah keadaan itu. Contohnya kita ambil dalam contoh yang mu'rab. Yang mu'rab ni contoh kataan yang boleh berubah, yang menerima perubahan. Contohnya akala zaidun. Di sini kita lihat zaidun berada dalam keadaan marfu'. Jadi kita lihat ilmu nahwu ini dia sudah dibincangkan, dibahaskan dalam bentuk struktur ayat. Jadi kita lihat ilmu sharaf hanya membahaskan tentang struktur perkataan sebelum dimasukkan dalam ayat. Jadi bila kita belajar nahwu, kita perlu tahu bagaimana untuk membentuk ayat. Akala zaidun, zaidun hujungnya ataupun akhirnya menjadi marfu' ataupun menerima baris depan kerana dia ada faktornya, iaitu kerana wujudnya fi'il sebelumnya. Akala itu makan, bila dia berada sebelum Zaid, dia menyebabkan Zaidun itu marfu'. Baik. Sekarang kita beri contoh kedua, darabal waladu Zaidan. Daraba al-waladu Zaidan. Zaidan di sini berubah kepada mansub, kepada baris atas, Zaidan. Kerana apa? Kerana wujudnya fi'il daraba. Inilah apa yang dibahaskan oleh ulama nahwu. Mereka membahaskan kenapa ada perubahan daripada Zaidun kepada Zaidan. Apakah yang merubahnya? Jadi mereka dapat tahu bahawa yang merubahkan Zaidun kepada Zaidan di sini adalah fi'il daraba. Dia adalah faktor yang merubah Zaidun daripada Zaidun kepada Zaidan. Kemudian kita pergi kepada sallamtu ala Zaidin. Lihat perubahannya Zaidun, Zaidan dan Zaidin. Kali ini Zaidin berbaris bawah kerana faktor yang ala, huruf jar ala yang hadir sebelum Zaid. Baik, seterusnya ini contoh adalah contoh yang berkaitan dengan fi'il mudhari'. Jadi ilmu nahwu ni hanya ilmu nahwu ataupun i'rab ni hanya akan jelas terlihat pada isim dan fi'il mudhari' sahaja. Ya'kulu Zaidun, perhatikan perkataan ya'kulu. Ya'kulu berbaris depan. Yang kedua, yuridu Zaidun an ya'kula. Ya'kula di sini berbaris atas. Yang ketiga, lam ya'kul. Lam ya'kul Zaidun. Dia akhir kataan ya'kul itu berbaris mati disebabkan wujudnya perkataan lam. Manakala yang kataan dalam ayat kedua, ya'kula, dia menjadi mansub ataupun hujungnya bertukar kepada baris atas disebabkan wujud faktornya iaitu an. Jadi inilah secara ringkasnya ilmu nahwu. Ulama nahwu mencari, membahas apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tanda akhir perkataan bahasa Arab dan apakah tanda-tanda yang menjadi hukum i'rab ataupun hukum nahwu itu. Seterusnya ilmu nahwu juga membahaskan tentang beberapa perkataan yang tidak menerima perubahan akhirnya, seperti akala haula'i.
ra'aitu haula'i, marartu bihaula'i. Terdapat beberapa perkataan dalam bahasa Arab yang hujungnya kekal dalam satu baris yang sama, okay? Walaupun diletakkan dalam konteks ayat yang berbeza-beza. Okay? Ini adalah ilmu nahwu. Baik, kita terus kepada ilmu yang seterusnya, iaitu ilmu balaghah. Okay? Kita cuba himbau kembali. Awal tadi adalah ilmu aswat, suara, makhraj dan sifat, dan bagaimana ia dilontarkan. Kemudian kita daripada suara itu kita bina perkataan, dan apakah daripada kita, bagaimana kita ingin menghasilkan beberapa perkataan yang baru daripada satu asal. Okay? Kemudian kita berpindah kepada ilmu nahwu, bagaimana kita ingin menyusun perkataan itu antara satu sama lain sehingga mewujudkan makna yang sempurna, dan bagaimana ia tepat dari sudut baris akhirnya. Dan sekarang kita pergi kepada ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni lebih tinggilah berbanding ilmu nahwu dari sudut tahap kesukarannya. Okay? Kerana apa? Kerana ia memerlukan kepada banyak mufradat ataupun kosakata, dan juga perkataan yang kita perlu tahu. Okay? Ilmu balaghah ini ataupun ilmu gaya bahasa ini ataupun retorik ini terbagi kepada tiga: ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badiah. Okay? Jadi kita akan pergi satu persatu tentang setiap ilmu ini. Ilmu bayan, pecahan pertama dari ilmu balaghah adalah ilmu bayan. Ilmu bayan ini secara ringkasnya apa? Dia adalah ilmu yang mengajar kita bagaimana untuk menyampaikan satu makna dengan pelbagai cara. Pelbagai cara di sini yang dimasukkan adalah tashbih, perumpamaan, isti'arah, juga perumpamaan, tetapi dengan beberapa teknik yang sedikit berbeza. Okay? Dan majaz mursal, okay? Iaitu majaz mursal. Dan yang keempat adalah kinayah. Okay? Ini empat ini tuan-tuan akan pelajari daripada apabila tuan-tuan belajar ilmu bayan. Okay? Jadi kita bila ingin mengatakan satu makna, contoh saya nak ingin mengatakan bahawa Ahmad, saya nak berkata kepada Ahmad, Ahmad, kamu seorang yang ganteng, ataupun yang kacak, kamu seorang yang menarik. Jadi saya akan kata, saya boleh kata anta jamil, anta wasim, kan? Ini satu makna, anta wasim, anta jamil. Tetapi ilmu balaghah tidak cukup sekadar mengajar kita belajar anta wasim. Ilmu balaghah mengajar kita bahawa apabila kamu nak mengatakan seseorang itu, memberi sifat kepada seseorang itu, kita boleh menggunakan teknik perumpamaan. Anta kal badri contohnya. Maknanya sama. Anta kal badri, kamu ibarat bulan purnama. Orang Arab menganggap bahawa purnama ini satu yang cantik dan yang menarik. Jadi apabila kita kata anta kal badri, kamu ibarat bulan purnama, bermaksud kamu seorang yang kacak ataupun cantik ataupun menarik. Jadi teknik perumpamaan ini menjadikan bahasa kita lebih cantik dan lebih menarik. Kedua adalah isti'arah. Isti'arah saya sebut tadi adalah satu bentuk perumpamaan tetapi dengan teknik yang berbeza. Contohnya adalah tusalli al-wardah fil masjid. Bunga mawar sedang solat di masjid. Jadi dia nak mengumpamakan seorang perempuan yang sedang solat di masjid itu seperti bunga mawar. Baunya harum, cantik dan sebagainya, tetapi dia tidak menggunakan adawat tashbih. Dia tidak menggunakan kata-kata yang menunjukkan perumpamaan seperti ka, mislu dan sebagainya, tetapi dia membawa satu perkataan yang merujuk kepada wanita itu, iaitu tusalli. Adakah bunga mawar boleh bersolat? Tidak boleh. Bunga tidak boleh bersolat, tetapi perkataan tusalli itu memberi isyarat bahawa al-wardah di situ bukanlah digunakan untuk dengan makna yang asal, makna yang hakiki, tapi digunakan sebagai makna yang majazi, secara kiasan. Al-wardah di situ bukanlah maksudnya bunga itu solat, tetapi orang yang ibarat, seorang wanita yang ibarat bunga mawar sedang solat di masjid. Majaz mursal seperti amtarat as-sama' nabatan. Amtarat as-sama' nabatan, apa maksud dia? Langit menurunkan hujan tumbuhan. Langit menurunkan tumbuh-tumbuhan. Langit menurunkan tumbuh-tumbuhan.
Jadi sebenarnya langit ni tidak menurunkan tumbuh-tumbuhan, okay? Langit tidak menurunkan pohon, langit tidak menurunkan pokok, okay? Tapi langit sebenarnya menurunkan apa? Menurunkan air hujan. Tapi air hujan itu menjadi penyebab bagi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan atau pokok, okay? Jadi ungkapan seperti ini dia memberikan satu makna yang lebih mendalam, okay? Lebih menarik, okay? Kerana dia lebih bersifat ringkas, okay? Kita juga menggunakan banyak balaghah sebenarnya dalam bahasa Melayu kita, okay? Cuma kita tak perasan, okay? Contoh bila kita kata saya bekerja demi mencari sesuap nasi, kan? Saya bekerja demi mencari sesuap nasi, ataupun saya nak pergi mencari sesuap nasi. Adakah kita pergi kerja, kita bikin nasi, kita cari nasi? Kan? Puan Alia pergi ke office, pergi cari nasi, sesuap nasi kat rumah, tak, okay? Tapi dia pergi kerja office untuk melakukan kerja di mana akhir nanti dapat gaji ataupun dapat bayaran. Dengan bayaran itu membolehkan Cik Alia untuk beli nasi sebagai satu makanan ruji dan meneruskan kehidupan, okay? Jadi nampak tak bagaimana kita boleh bermain dengan bahasa. Kita boleh menjadikan bahasa kita ringkas tetapi maknanya menarik dan mendalam, okay? Kinayah, yang keempat adalah kinayah. Ini adalah satu bentuk simpulan bahasa ataupun satu bila kita menyebutkan suatu perkara maksud, dia boleh memberi kita maksud, memberikan makna yang sesuatu makna. Contohnya kathirur ramad, okay? Kathirur ramad ni menurut orang Arab adalah orang yang banyak abu, orang yang mempunyai banyak abu di rumahnya. Abu api itu, kan, abu api banyak di rumahnya. Bila kita sebut orang itu mempunyai banyak abu di rumahnya, dia memberi petanda bahawa orang itu banyak memasak. Okay, menurut budaya orang Arab dulu, apabila seorang itu banyak memasak, berarti dia banyak menerima tetamu. Apabila orang itu banyak menerima tetamu, bermaksud dia adalah seorang yang pemurah. Okay? Jadi lihat, instead of saying you are generous, okay, daripada dia bercakap you are generous ataupun he is generous, dia seorang dermawan, dia boleh berkata dia orang yang abu banyak di rumahnya. Okay? Of course ini kita tak boleh rasai keindahannya dalam bahasa Melayu, kan? Dalam bahasa Melayu kita tak boleh faham. Tapi bila kita faham budaya orang Arab, kita akan memahami dengan baiklah, okay? Apabila orang kata kathirur ramad, rumah orang ini rumahnya banyak abu, bukan bermaksud rumahnya kotor, tetapi banyak masak. Bila banyak memasak, dia banyak menerima tetamu. Banyak menerima tetamu maksudnya apa? Nampak, kita tidak kata secara terus huwa karim, okay? Itu bahasa yang sangat-sangat ringkas dan mudah, okay? Tapi ilmu balaghah mengajar kita bagaimana untuk mengungkap dengan satu ungkapan yang lebih menarik, okay? Okay. Itu adalah ilmu bayan, okay? Seterusnya adalah ilmu ma'ani, okay? Ilmu ma'ani adalah cabang kedua bagi ilmu balaghah. Ilmu ma'ani mengajar kita bagaimana untuk menyampaikan ataupun memahami ayat sesuai dengan konteks dan target pendengar, okay? Jadi ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang berkait dengan nahwu sebenarnya, okay? Dia banyak berkait dengan nahwu, banyak berkait dengan kaedah tata bahasa nahwu, okay? Contohnya, bila kita ingin bercakap dengan seorang yang khalid zihin. Apa maksud khalid zihin? Orang yang tidak tahu menahu tentang suatu perkara, okay? Khali, otaknya kosong, okay? Kita ingin memberitahu kepadanya bahawa Muhammad is coming, okay? Kita hanya perlu kata Muhammad qadim, okay? Di sini sudah menepati ilmu ma'ani, okay? Ayat ini walaupun dia ringkas, tapi sudah menepati ilmu ma'ani, menepati ciri-ciri balaghah, kerana dia meletakkan satu ayat sesuai dengan target pendengarnya. Pendengarnya tidak tahu apa-apa, kita kata Muhammad qadim, okay? Tetapi apabila konteks lain, apabila seorang pendengar itu dia mutaraddid, okay? Yang nombor kedua itu mutaraddid, dia ragu-ragu. Benarkah Muhammad sedang datang? Okay? Dan kita tahu orang ini sedang ragu-ragu tentang kedatangan Muhammad. Jadi kita akan kata inna Muhammadan qadim, okay? Lihat, sekarang ni saya telah membawa kataan inna yang merupakan tajuk dalam nahwu tadi, okay? Bagaimana kita membawa inna sesuai dengan konteks perbualan kita ketika itu bila kita bercakap dengan orang yang ragu-ragu, okay? Dan terdapat satu lagi tahap penerimaan orang pendengar yang mungkir, okay? Mungkir maksudnya dia menyanggah dan membantah, okay?
Kali ini kita perlu menggunakan dua kata penegas. Okay? Inna Muhammadan laqadim. Inna Muhammadan laqadim. Jadi kita lihat bagaimana penggunaan nahu kita itu sesuai dengan target pendengar. Okay? Seterusnya, contoh lain bagi ilmu ma'ani adalah contohnya apabila tuan baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Tuan tahu tak bahawa asal perkataan itu ayat itu adalah na'buduka. Okay? Na'buduka, we worship you. Kami menyembahmu wahai Allah. Tapi dalam konteks ini Allah SWT ingin menjelaskan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Okay? Jadi apabila ini difahami, maka kita lihat bagaimana ayat itu asalnya na'buduka diubah kepada iyyaka tu diawalkan. Iyyaka, okay? Ka tu diawalkan dan memberi makna yang baru, iaitu hanya kepadamu kami sembah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami sembah. Manakala na'buduka bentuk asalnya bermaksud kami menyembahmu, dan makna ini boleh membawa ayat ini na'buduka boleh membawa makna bahawa seorang itu menyembah Allah dan pada masa yang sama dia juga menyembah Tuhan yang lain. Okay? Tapi kalau kita iyyaka na'budu bermaksud hanya kepadamu kami sembah. Contoh lain adalah pada akalta. Okay? Have you eaten? Okay? Adakah kamu sudah makan? Kamu sudah makan? Okay? Berbeza dengan a'anta akalta. Okay? Akalta, adakah kamu sudah makan? Dengan a'anta akalta, maksudnya berbeza. Okay? Akalta bermaksud have you eaten? A'anta akalta bermakna are you the one who ate? Are you the one who ate? Okay? Adakah kamu orang yang makannya? A'anta akalta. Okay? Tapi apabila kita menyebut akalta bermaksud adakah kamu sudah makan. Jadi kita lihat bagaimana kita mengubah susun atur perkataan itu akan membawa kepada makna-makna yang baru. Kemudian contoh lain bagi ilmu ma'ani adalah ilmu badi'. Okay? Kita pergi pada pecahan yang ketiga. Ilmu badi' adalah ilmu pecahan ketiga bagi ilmu balaghah yang mengajar kita bagaimana untuk menghias kata-kata kita dengan lafaz yang indah. Okay? Syaratnya setelah menepati asas ilmu ma'ani. Okay? Jadi kita jangan pergi kepada ilmu badi' ini kecuali setelah tuan-tuan benar-benar menguasai ilmu nahwu dan ilmu ma'ani. Okay? Kalau tidak, nanti tuan-tuan akan guna lafaz yang indah-indah tapi dia tidak bercanggah dengan asas ilmu ma'ani. Dia akan menjadi ibarat tuan-tuan menggunakan guna kereta kancil tapi menggunakan contohnya lambang Mercedes. Okay? Guna kereta kancil aja, tapi guna lambang Mercedes. Guna lampu Mercedes, nampak cantik tapi tidak sempurna. Okay? Jadi kita perlu kuasai berperangkat lah nahwu, ilmu ma'ani, dan kemudianlah betul-betul nak bermain dengan bahasa, dengan lafaz yang indah. Boleh kita pakai ilmu badi'. Contoh ilmu badi' adalah as-saja'. Okay? Dalam Melayu disebut sebagai saja'. Okay? Mana terdapat persamaan di antara rima ataupun irama perkataan. Okay? Contohnya dalam sabda Nabi SAW, rahimallahu abdan qala khairan faghanim aw sakata fatalim. Okay? Jadi kita lihat ghanim dengan salim ini mempunyai bunyi yang sama dari sudut huruf akhirnya, iaitu mim dan mim. Okay. Kemudian yang contoh sebagai ilmu badi' adalah al-jinas, iaitu terdapat persamaan antara dua perkataan dari sudut lafaznya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Okay? Terdapat dua perkataan yang sama tapi mempunyai makna yang berlainan. Okay? Dalam ini Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang kafir dan yang tidak beriman dengan Allah SWT, bagaimana mereka apabila nanti tibanya hari kiamat, mereka akan bersumpah. Orang mujrim ini, orang-orang yang jahat ini akan bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka hanya tinggal beberapa ketika, beberapa saat sahaja, beberapa detik saja di kubur ataupun di dunia. Okay? Mereka bila mereka akan bersumpah, ya Allah, demi Allah kami hanya tinggal berapa minit saja, berapa jam saja di dunia, sehingga kami tidak mampu untuk melakukan amal-amal saleh. Ini satu alasan yang diberikan oleh orang kafir.
Dari sini kita lihat keindahan lafaznya bila Allah menggunakan perkataan as-sa'ah yang pertama bermaksud hari kiamat, manakala sa'ah yang kedua bermaksud waktu. Waktu. Baik, syukran ala husni istima'ikum. Terima kasih Alia. Saya kira ini sahaja yang saya kongsikan berkenaan dengan ilmu-ilmu penting bahasa Arab. Okey. Baik, terima kasih Ustaz sebab dah menjawab soalan yang kedua. Walaupun ringkas tapi dapat banyak juga manfaat daripada keempat-empat ilmu tersebut. Okey, baiklah. Sebelum saya teruskan dengan sesi yang soalan yang ketiga, ada satu soalan dekat ruangan komen. Dia tanya, Ustaz, adakah semua balaghah dalam Al-Quran ni dapat kita terokai apa yang nak disampaikan, oleh sebab kita tahu balaghah Al-Quran ni paling tinggi darjatnya? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Balaghah Al-Quran Al-Karim, Al-Quran ni antara yang ijaz adalah, antara mukjizatnya adalah dia mempunyai satu ayat ataupun ungkapan yang sangat-sangat menepati kehendak pendengar dan juga konteks ayat. Okay? Ini salah satu daripada kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Jadi itulah antara sebab mengapa orang-orang musyrikin dulu mereka terpaku ataupun terkagum dengan bahasa Al-Quran. Okay? Bahasanya sangat-sangat memberi kesan dalam hati. Jadi sudah pastilah balaghah Al-Quran ni, kalau kita nak katakan dia tidak bolehlah kita fahami secara keseluruhannya. Okey, perlu sentiasa ada kajian-kajian yang baru. Okey, kalau kita lihat contohnya pada zaman-zaman kegemilangan Islam, pada zaman Abbasiyah, okey, pada zaman Jurjani contohnya, kita lihat okey, apa yang dipelajari yang dikaji oleh Jurjani sebenarnya sebagai suatu perkara yang sangat-sangat hebat. Okay? Bagaimana dia dapat merungkaikan keindahan bahasa Al-Quran. Tapi apabila kita lihat ulama-ulama kontemporari seperti Dr. Fadil Saleh Samurai dan Dr. Muhammad Musa dan beberapa ulama kontemporari, mereka masih lagi mampu menjelaskan beberapa sisi-sisi lain yang tidak pernah dijelaskan oleh ulama terdahulu. Contohnya mufassir, pentafsir yang terkenal Ibn Ashur contohnya. Apabila kita baca kitabnya, Masya Allah, tafsirnya, bagaimana beliau mensyarahkan tafsir itu secara balaghah, berbeza dengan apa yang ditafsirkan oleh Ahmad Az-Zamakhsyari contohnya. Jadi maksudnya ruang untuk kita memahami balaghah Al-Quran itu sentiasa berkembang. Buktinya apa? Buktinya adalah setiap era mempunyai ulama-ulama yang baru, yang menghasilkan ulama-ulama yang baru, dan ulama baru ini dapat menghasilkan satu ataupun merungkaikan atau menyingkap beberapa makna baru yang tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama sebelum mereka. Okey. Baik, terima kasih Ustaz sebab jawab soalan yang tadi tu. Okey, baiklah, kita teruskan dengan soalan yang terakhir, iaitu daripada saya, apakah yang harus dipelajari terlebih dahulu? Sebab tadi kita dah tahu, kita dah belajar 4 ilmu bahasa Arab ni. Jadi yang mana yang patut kita pelajari terlebih dahulu? Okey. Baik, soalan yang menarik. Okey, terima kasih Cik Alia. Jadi yang sudah pastinya kalau kita lihat dari unit-unit tadi kan, secara unitnya, secara bentuknya, yang kita haruslah secara logiknya kita akan mula dengan yang kecil, betul tak? Kita akan belajar dengan huruf, kemudian perkataan, kemudian ayat, kemudian barulah kita boleh bermain dengan bahasa. Okay? Jadi itulah logiknya, di mana pertama sekali kita kena belajar huruf lah. Okay? Huruf, bagi siapa yang belum pernah belajar tentang huruf bahasa Arab, mereka perlu belajar. Belum belajarlah alif, ba, ta, okay? Dan sebagainya. Tapi saya kira ini sudah dikuasai oleh orang Islam lah. Okay? Cuma lagi kita perlu mentingkatkan lagi fahaman tentang sifat-sifat huruf dan makhraj huruf. Okay, setelah kita fahami bagaimana untuk menyebut hurufnya, kita boleh mulakan dengan saraf. Okay? Tapi saraf dan nahwu, okay? Antara saraf dan nahwu ini terdapat beberapa pandangan. Okay? Ulama ada yang mengatakan kita mula dengan saraf dulu, sebab saraf ni mengajar, secara logiknya mengajar perkataan. Jadi perlulah kita tahu perkataan dulu, barulah kita tahu bina ayat. Okay?
Tapi secara amalinya, secara praktikalnya sebenarnya dia perlu digandingkan sekali, okay? Dan ada juga para ulama, contohnya Ibn Usfur mengatakan bahawa beliau berpandangan bahawa kita harus dahulukan nahu dulu, sebab nahu ni akan memberikan kita banyak kata, okay? Kemudian bila kita baca saraf, kita akan tahu, oh saya pernah dengar perkataan ini, okay? Tapi kalau bayangkan kalau kita baca saraf, kita baca tentang bagaimana perkataan berkembang dengan perkataan yang lain, tanpa kita memahami makna perkataan tersebut, kan? Kita tak pernah dengar perkataan tersebut. Jadi ibarat saya ingat dulu saya belajar, saya disuruh untuk hafal wazan-wazan saraf, okay? Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulan if'al la taf'al, okay? Saya hafal tapi saya tak menjiwai apa yang saya hafal, okay? Jadi bagaimana untuk menjiwai apa yang kita hafal dalam saraf ini? Ini yang dinasihatkan oleh Ibn Usfur, okay? Ibn Usfur adalah seorang ulama saraf. Beliau mengatakan kita belajar nahwu dulu, kemudian belajar saraf, okay? Ataupun tuan-tuan, ini bukanlah satu kemestian, okay? Tuan boleh mula serentak saraf dan nahwu, okay? Saraf dan nahwu serentak, okay? Dan janganlah belajar saraf sahaja. Itu yang apa yang saya dah faham lah. Jangan belajar saraf sahaja tanpa mempelajari ilmu-ilmu lain, okay? Kerana nanti saraf itu satu ilmu yang kita kata dia agak dry, okay? Dry, okay? Sebenarnya hanya kena hafal perubahan perkataan, okay? Agak boring lah hafal perkataan, perubahan perkataan tanpa kita masukkan dalam ayat, okay? Jadi tuan-tuan boleh belajar serentak, okay? Dan tentunya ilmu balaghah itu mestilah yang terakhir, okay? Sebab apa ilmu balaghah ni seperti saya sebut tadi, kita nak cantikkan bahasa, jadi susunan bahasa mesti perlu betul dulu, kan? Jangan kita nak pergi kepada yang cantik-cantik, indah-indah, sedangkan kita masih lagi tidak mampu membentuk ayat asas dengan baik, okay? Jadi kesimpulannya, ilmu suara itu kita perlu kuasai terlebih dahulu. Kemudian nahwu dan saraf bila kita belajar serentak, dan akhir sekali bila kita nahwu kita telah mantap, barulah kita masuk kepada ilmu balaghah. Baiklah, terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan untuk soalan tadi. Jadi untuk audiens, sebab kita kesentukan masa, jadi daripada audiens ada satu soalan yang telah dinaikkan, iaitu ada pertukaran huruf dalam perkataan seperti yang kita belajar tadi. Adakah itu disebabkan daripada orang Arab yang sukar untuk menyebut macam huruf dot tadi? Ada terpengaruh sebab tu ke Ustaz? Okey. Adakah itu sebab orang Arab sukar untuk menyebut? Ya, betul. Ada beberapa pertukaran huruf dalam perkataan, betul. Apa puncanya? Apa elah dia adalah sukar, berat. Sebutannya berat bagi orang Arab, betul. Orang Arab sendiri pun, walaupun itu bahasa mereka, mereka tetap merasakan ada pertemuan dua huruf itu menyebabkan kesusahan daripada lidah mereka. Secara tidak langsung mereka twist lidah mereka untuk memudahkan sebutan, okay? Sebab contohnya apa? Contohnya adalah seperti qala. Kalau dilihatkan bentuk asalnya adalah qawala, okay? Qawala. Kalau saya tanya Alia, ataupun Ustazah Alia kot, Ustazah Alia, okay? Qawala tu kalau kita sebut susah kan senang? Qawala. Kalau saya senang je qawala. Senang kan? Saya belajar soalan kata apa yang susah sangat? Cakap je lah qawala, okay? Tapi orang Arab menganggap dia susah qawala, sebab bagi mereka huruf sakit tu, waw tu, apabila dia berbaris atas dan sebelumnya huruf yang berbaris, maka sukar. Lebih senang bagi mereka matikan saja, okay? Qala, okay? Dan dia bukan hanya huruf dot, okay? Bukan hanya huruf dot. Huruf dot ni huruf dot tidak berubah sebutannya, melainkan apabila dia berada dengan perkataan lain dalam ayat, okay? Contohnya daraba, okay? Daraba bermaksud memukul, okay? Ittaraba bermaksud bergoyang ataupun bergoncang, okay? Ittaraba. Jadi di sini ittaraba asalnya adalah ittaraba. Dot dengan ta tidak boleh bertemu sebab dot huruf tebal, ta huruf tipis, okay? Jadi huruf dot tu tidak berubah, okay? Cumanya apa yang berganding dengan huruf dot itu dia kena ikut huruf dot, okay? Sebab dot ni tebal kan, iltaraba. Jadi ini saya akui memang susah. Lepas tu dah tekan huruf tu lepas tu nak tipiskan
iqtaraba. Okey. Jadi secara lidah, secara tak langsung lidah orang Arab dan lidah kita ini akan terikut dengan suara yang lebih tebal, kan? Iqtaraba. Jadi itulah betul lah apa yang ditanyakan itu, disebabkan orang Arab sendiri yang sukar untuk menyebutnya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan tadi. Jadi ada lagi satu soalan yang diberikan daripada pihak audiens. Okey, apa itu i'rab dalam bahasa Arab Ustaz? Saya selalu dengar tapi tak tahu apa itu i'rab. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. I'rab ni adalah dia adalah satu fenomena dalam bahasa Arab sahaja. Okey. Apakah fenomena itu? Fenomena itu adalah perubahan huruf akhir ataupun keadaan huruf akhir dalam perkataan bahasa Arab. Perkara ini tidak ada dalam bahasa lain. Okay? Satu yang kita perlu tahulah. Kita perlu appreciate bahasa Arab ni kerana dia mempunyai satu fenomena yang tidak ada dalam bahasa lain. Bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab seperti Hebrew, Aramaik dan sebagainya juga sebenarnya mempunyai fenomena i'rab ni, perubahan huruf akhir. Kan huruf akhir macam yang disebut tadi. Okay? Zaidun, Zaidan dan Zaidin. Okay? Perubahan itu disebabkan beberapa faktor yang ada dalam ayat itu. Itu dinamakan sebagai i'rab. Okay? Jadi ini kita perlu tahu bahawa i'rab ni satu fenomena yang hanya ada dalam bahasa Arab. Okay? Contohnya kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan lihat alhamdu dalam surah Fatihah, alhamdulillah, kan? Tetapi bila kita kata innal hamda dalam labbaik Allah tu, kan, dalam sirah labbaik Allahumma labbaik manura pergi haji tu, dia kata apa? Innal hamda. Okey. Innal hamda, nampak dia dah berubah kepada hamda. Jinas wasuja. Okey. Daripada alhamdulillah kepada innal hamda. Alhamdu tu kenapa dia berada depan? Kerana dia berada di awal ayat. Okey. Innal hamda, kerana dia kenapa dia hamda tu dal itu berada atas, kerana dia berada sebelumnya ada perkataan inna. Okay. Inilah yang dinamakan sebagai i'rab. Perubahan perkataan huruf akhir dalam perkataan bahasa Arab disebabkan faktor-faktor tertentu. Okay. Jadi itulah i'rab yang kita sebut selalulah. I'rab ni kita sebut dalam pelajaran nahwu. Okay. I'rab ni hanya disebut dalam ilmu nahwu, iaitu perubahan yang berlaku di akhir perkataan bahasa Arab disebabkan beberapa faktor. Yang jadi kita ilmu nahwu. Jadi i'rab ni boleh difahami apabila yang bertanya itu, tuan-tuan yang bertanya itu belajar ilmu nahwu. Allahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz sebab jawab lagi soalan kita. Jadi ini ada satu lagi soalan yang terakhir, iaitu mal farqu bainal jinas was suja. Okey. Mal farqu bainal jinas was suja. Al-jinas ini adalah al-jinas ni adalah dua perkataan, okay, yang bunyinya sama tetapi maknanya berbeza. Okay. Jadi dua perkataan yang sama, bunyinya sama, ada sama secara penuh ataupun sama secara separuh. Okay. Dan dia mempunyai makna yang berbeza. Okay. Makna yang berbeza. Contoh tadi lah, yauma taqumus saah yublisul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Kataan sa'ah dalam ayat itu berulang dua kali, tapi masing-masing mempunyai makna yang berbeza. Ini memberi makna yang memberikan halwa telinga lah. Kita akan dengar, oh, kataan yang sama tapi maknanya berbeza. Okay. Adapun as-saja'. As-saja' ini adalah dia hanya berkait dengan perkataan akhir. Okay. Dia saja' ni selalunya lah dalam puisi-puisi yang kita lihat, hujungnya contohnya berbaris mim saja. Itu namanya saja'. Okay. Dia berkaitan dengan huruf akhir. Sebenarnya saja' ni ada dalam pantun. Okay. Kita lihat pantun 4 karat tu, di mana rangkap pertama dia punya hujung rangkap itu apabila berakhir dengan an, rangkap ketiga juga berakhir dengan an, kan. Jadi yang rangkap kedua berakhir dengan suatu suku kata yang sama dengan rangkap yang keempat. Jadi fenomena saja' ini ada dalam bahasa Melayu. Jadi bezanya adalah saja' itu melihat persamaan pada hujung perkataan dalam puisi ataupun yang bukan puisi, dan maknanya dia tidak ada kaitan dengan makna lah, tidak ada kaitan dengan makna.
Tapi al-jinas ni persamaan yang berlaku pada peringkat perkataan dan mempunyai makna yang berbeza. Allahu a'lam. Okey, baik. Jadi daripada kami ada lagi satu soalan, boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh. Ada lagi satu soalan daripada audience. Kalau boleh Ustaz terangkan dalam bahasa Arab pun boleh Ustaz, sebab yang tanya ni kira bukan orang Malaysia lah. Mal farqu baina tibaq wa muqabalah? Mal farqu baina tibaq wal muqabalah. Okay. Oh, ini sama juga soalan seperti balaghah. Okay. Al-tibaq wal muqabalah, saya kira ini perlukan penjelasan yang lebih mendalam dalam bila saya kena lihat kepada kitab baliklah. Okay, jadi saya tidak membuat ulang kaji dalam tajuk ni, jadi saya tak berapa pastilah. Tapi dia ada persamaan lah. Dia tibaq ni maksudnya perkataan yang berbeza, okay, yang berlawanan antara satu sama lain. Okay. Contohnya al-maut dan al-haya. Okay, al-maut wal haya, kematian dan kehidupan. Al-jannatu wan nar. Okay, al-jannatu wan nar. Okay. Jadi itulah persamaannya lah. Jadi adapun dari sudut perbezaannya itu saya perlu rujuk balik kepada kitab balaghah lah. Okay, minta maaf itu saya tak dapat nak berikan penjelasan. Baiklah, terima kasih Ustaz. Jadi tamat bagi soalan tadi, maka tamatlah sesi webinar kita untuk hari ini. Jadi saya dapat simpulkan untuk 4 ilmu penting dalam bahasa Arab ini adalah ilmu aswad, ilmu saraf, ilmu nahwu dan juga ilmu balaghah. Dan kita perlu kaji lagi dalam keindahan bahasa Arab ni. Dia bukan sekadar kita belajar i'rab, bukan sekadar pembentukan huruf saja, tapi ada juga gaya-gaya bahasa yang boleh mencantikkan lagi bahasa Arab tersebut. Jadi saya nak minta daripada Ustaz ada sepatah dua kata ke, nak kira nak memberi semangat ke, sebab ada audience kita ni cakap untuk pembentukan setiap perkataan ni dia kata sorof ni paling susah. Dia kata macam tu. So bolehlah daripada Ustaz nak bagi kata-kata ke lah, macam tu. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai kesimpulannya pada sesi webinar kali ini adalah tuan-tuan bila ingin mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu warisan, ilmu-ilmu lama ini, sebenarnya dia adalah untuk memahami Al-Quran Al-Karim, okay? Untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW dan merasai keindahan teks Al-Quran dan hadis dan juga kalam ulama. Okay? Tapi terdapat satu peringkat di mana tuan-tuan perlu lalui, iaitu belajar berbahasa Arab terlebih dahulu. Okay? Iaitu tuan-tuan perlu belajar bagaimana, seperti mana kanak-kanak kecil belajar bahasa baru. Okay? Atau bagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibundanya sendiri. Okay? Jadi kita tak boleh nak melompat terus, okay, kepada ilmu warisan ini, ilmu yang diasaskan oleh ulama yang lama ini, melainkan setelah tuan-tuan dan puan terlebih dahulu mempunyai kemahiran untuk paling kurang untuk mengetahui perkataan-perkataan asas, okay, dan berkomunikasi secara asas, okay, mengenali sedikit sebanyak budaya Arab, okay. Dari situlah insya-Allah ilmu ini lebih mudah difahami, okay. Tak kira lah ilmu saraf, ilmu al-aswad ataupun ilmu nahwu dan ilmu balaghah, okay. Jadi saya kira atas platform ini saya ingin memberikan galakan, okay, dan dorongan kepada rakan-rakan yang sama ada di Malaysia atau Indonesia untuk terus, okay, bersama dengan Al-Muttahidah Education Group, di mana mereka menyediakan platform yang menarik, okay. Jadi terdapat contohnya adalah platform interaktif. Jadi tuan-tuan bila seorang yang suka belajar secara santai, okay, jadi tuan-tuan ada apa saya difahamkan terdapat satu platform yang dinamakan sebagai barik, okay, satu watak animasi, okay, nampak watak animasi. Contohnya orang Arab nak belajar bahasa Melayu, dia tengok Upin Ipin kan, jadi kan lebih menarik kan, dia akan tengok bagaimana budaya Melayu melalui Upin Ipin. Jadi platform Al-Barik ini adalah satu watak animasi. Dia membolehkan kita untuk belajar berbagai level lah, berbagai
tahap 1, 2, 3 dan 4, okey, dan terdapat placement, iaitu penentuan tahap. Okay? Jadi kita boleh tahu. Okay? Jadi platform ini akan membuat satu ujian, akan menetapkan tuan-tuan di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 dan sebagainya. Dan apa yang menarik juga adalah terdapat interaktif. Jadi tuan-tuan boleh berinteraksi dengan orang-orang yang Arab. Okay? Jadi ini sangat penting. Okay? Jadi tuan-tuan, kalau yang masih lagi belum dapat memahami banyak apa yang saya sebut tadi, bermaksud tuan-tuan perlu masuk kepada platform ini. Okay? Kenal dengan orang Arab, berbahasa Arab. Okay? Berbahasa Arab seperti kanak-kanak. Okay? Bercakap, mendengar, okay? Mengajuk, okay? Mengajuk kata-kata orang Arab dan sebagainya. Okay? Ataupun kalau tuan-tuan adalah orang yang suka belajar secara berformat. Okay? Jadi Muttahidah, apa yang saya fahamkan, mereka ada siri kalimun. Betul. Siri kalimun ini, kalimun terdapat buku. Jadi tuan-tuan boleh belajar mengikut tahap-tahap tertentu, dari tahap permulaan hingga tahap yang advance dan sebagainya. Dan juga dalam belajar bahasa ni kita perlukan satu kamus lah. Okay? Kamus, banyak kamus di pasaran. Okay? Tapi ada pro and cons lah. Okay? Jadi tentang kamus yang baik juga, antara kamus yang baik adalah kamus yang memberikan gambar, okay? Yang bergambar, okay? Yang memudahkan kita faham. Okay? Bagus untuk kanak-kanak. Jadi terdapat pihak Al-Muttahidah juga menyediakan satu kamus yang dinamakan Arabic for Life. Okay? Jadi Arabic for Life ini kamus yang disusun dengan menggunakan yang maknanya disertakan dengan gambar. Okay? Jadi tuan boleh bayangkanlah, especially terutamanya perkataan-perkataan yang melibatkan suatu yang berkaitan dengan budaya, contohnya kan. Kita tak pernah dengar apa itu suatu tarian tertentu dalam bahasa Arab contohnya, ataupun jenis minuman yang kita tak tahu. Jadi kita perlukan gambar. Okay? Jadi kamus ini memberikan makna, penjelasan makna dengan perkataan dan gambar. Okay? Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya kira insya-Allah tuan-tuan belajar bahasa Arab ini tidak ada penghabisannya. Okay? Walaupun saya cakap tentang pengalaman peribadi, walaupun saya telah mendapat PhD dalam bahasa Arab, tapi proses itu masih lagi berterusan. Okay? Berterusan, tuan-tuan belajar apa juga cara santai boleh, okay? Cara berbual. Okay? Jangan anggap belajar bahasa Arab ni mestilah stres, okay? Mestilah dalam keadaan pakai songkok, bukan tali tasbih dan pergi masjid, bukan. Okay? Bahasa Arab ni tuan-tuan boleh faham, belajar ni boleh juga dengan kita bersembang. Okay? Kalau ramai orang Arab di Malaysia ni, tuan-tuan boleh make friends, okay? Berkenalan dengan mereka, ambil nombor, okay? Bercakap dengan mereka. Mereka ajar kita bahasa Arab, tuan-tuan ajar mereka bahasa Melayu contohnya. Okay? Jadi jadikan belajar bahasa Arab satu benda yang menarik lah, dan tidak membosankan. Okay? Jangan stres-stres. Okay? Itu saja. Baiklah, terima kasih Ustaz sebab sudi bagi talk hari ini dan jawab soalan-soalan daripada audiens kita. Jadi itu sahaja daripada pihak kami, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz. Semoga kita berjumpa di live session yang lain pula Ustaz, untuk tajuk yang lagi menarik. Okay, baiklah. Sama-sama. Okay. Okay, baiklah. Sebelum kita endkan live session kita hari ini, saya minta ramai-ramai like, share dan subscribe kita punya Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram My Al-Muttahidah, dan boleh dapatkan banyak maklumat dan info yang menarik dekat laman media sosial kami. Jadi semoga kita berjumpa di lain hari dan di lain waktu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.